Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrullah. Saya Maksud. Okey, hari ini kami akan berborak mengenai rokok. Okey, Kimi, apa yang hantar pasal rokok? Okey, apa yang saya tahu? Rokok ni tidak sihat untuk tubuh badan kita dan membahayakan tidak kira umur, tua ataupun muda. Betul. Rokok ni amatlah bahaya pada kita, tak kira lapisan masyarakat. Selain itu, rokok juga menyebabkan kanser paru-paru ataupun kanser mulut. Okey, Nasul. Nasul tahu tak apa kandungan dalam rokok tu sendiri? Okey, sebenarnya dalam rokok ni dia ada satu bahan iaitu nikotin. Okey, Kimi, tahu tak? Nikotin ni dia ibarat ubat penenang pada rokok. Sebab apa? Okey, sebab apabila perokok menghisap rokok dengan ada nikotin, ia menjadi tenang dan tenteram. Sebab tu apabila perokok dia tidak rokok, dia menjadi gelabah dan gelisah. So dengan alasan macam ni lah, perokok tu dia tidak boleh berhenti merokok. Sebab apabila ia merokok, ia rasa tenang dan ibarat berada dalam dunia mereka sendiri. Oh, patutlah jadi macam tu. Betul. Okey. Wah. Okey, Wah. Wah tahu tak? Selain daripada nikotin, terdapat lebih 7,000 bahan kimia lain yang terdapat dalam rokok. Okey, selain itu terdapat 60 bahan kimia yang disyaki dapat menyebabkan kanser. 60. 60. Oh, agak tinggi. Okey. Cuba Wah bayangkan, sekiranya satu batang rokok ada 7,000 bahan kimia. Kalau 2 batang maksudnya 14,000 lah. So banyak. jelaslah rokok ni dapat kita simpulkan bahawa merokok membahayakan tubuh badan kita. Bagus. Kalau aku tak boleh sebab 14,000 bahan kimia sehari sak bapak. Okey, Wah. Apa bahan kimia lain yang terdapat dalam rokok? Okey, selain daripada nikotin, yang terdapat dalam rokok ialah tan. Okey, tan ni merupakan partikel-partikel yang ada dalam sebatang rokok tu. Okey, dengan partikel-partikel ni lah yang mampu menyebabkan kanser seperti karsinogen. Okey, Kimi, tahu sebab apa mulut pokok hitam? Tak tahu? Okey, senang, jawapannya senang. Mulut pokok hitam sebab sifat tan tu sendiri. Sifat tan kan hitam dan pekat. So, siapa yang menghisap rokok, sebab tu mulut jadi hitam. Patutlah boleh jadi hitam. Ya, seperti itu. Okey, Wah. Selain daripada tak tadi, terdapat juga karbon monoksida yang terdapat dalam rokok. Karbon monoksida ni merupakan gas yang berbahaya. Okey. Sekiranya kita terdedah dengan karbon monoksida dengan jumlah yang banyak, ia boleh mengakibatkan kita mati. Okey, maksudnya dalam masa mudahnya ni, dalam darah ada sel darah merah. Dalam sel darah merah tu ada hemoglobin. So, hemoglobin ni akan dihantar ke seluruh badan. Okey. Bagi mereka tidak merokok, oksigen mengikat hemoglobin dan dihantar ke seluruh badan. Tetapi bagi mereka merokok pula, karbon monoksida mengikat dirinya dengan hemoglobin lebih cepat dan pantas berbanding oksigen. So, dah bergantikan oksigen. Tapi Kimian, mesti ada orang kata kalau karbon monoksida banyak, yang dah ganti ke oksigen, tak apa lah. Bahaya tu, Wah. Tak boleh macam tu. Sebab apa bahaya? Sebab apabila kita kekurangan oksigen, contohnya bila kita melakukan aktiviti yang berat, contohnya berlari. Berlari. Bila kita berlari, kita melakukan oksigen banyak. Jika dalam tubuh badan kita kurang oksigen, dia boleh mengakibatkan kita mati mengejut. lah. Ya tak, ya juga kan. Okey, so dapat simpulkan bahawa oksigen ni penting lah dalam tubuh badan kita. So tidak boleh diganti dengan karbon monoksida kan? Betul. Okey, Kimi. So kita dapat simpulkanlah bahawa seharga kesimpulannya dalam rokok ni ada 3 jenis bahan yang berbahaya, iaitu nikotin, tar dan karbon monoksida. So jelaslah ketiga bahan ni tidak sepatutnya berada dalam badan kita kerana ia merupakan bahan yang tidak bagus untuk kesihatan. So jelaslah budaya merokok ni tidak bagus untuk kesihatan. Betul tu, Wah. So jadi kita akhiri, sebelum kita akhiri bincang kita ni, jom kita tanya pendapat orang lain berkenaan dengan kesan dan langkah-langkah untuk mengatasi budaya merokok ini. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Free lah sekali sini.
Free. Okey, free. Tapi kami nak tanya beberapa soalan sikit. Boleh. Kami duduk lah. Boleh, boleh. Okey, kami nak tanya sikit. Okay, apakah pendapat awak tentang budaya merokok? Dan kesan merokok kepada diri sendiri dan kepada perokok pasif. Budaya merokok ni seperti yang kita tahu memang membahayakan kesihatan lah. Untuk untuk sendiri perokok tersebut dan sekeliling diorang lah. Untuk kesan untuk perokok tersebut sendiri akan menyebabkan diorang sakit kanser paru-paru, kanser mulut, dan gigi diorang pun akan kuning-kuning lah. Contoh lah dalam iklan kat TV hari tu, seorang anak perokok ni dia takut tengok mak dia sebab mak dia merokok. Dia takut pun sebab kesan merokok tu kat mulut dia hitam-hitam, jadi dia tak suka lah tengok mak dia macam tu. Apa lagi satu? Okey. Asyik. Apakah kesan kepada perokok pasif? Rokok pasif, kalau seperti yang kita tahu, rokok pasif ni orang sekeliling perokok. So efek dia sama je, sama macam perokok biasa, macam paru-paru, kanser paru-paru, kanser mulut, sama je. Tapi lebih berbahaya sebab dia tak merokok pun tapi dia kena juga. Okey, boleh beri contoh tak kesan kepada masyarakat sekitar? Contoh kepada masyarakat sekitar. Ada satu hari tu isteri dia mengandung. Lepas tu bila cek kat hospital, kandungan tu mati, gugur, meninggal. Sebab tahu tak sebab suami dia seorang perokok tegar. Suami dia rokok memang tak ingat dunia. Rokok, tembus asap sana sini. Lepas tu dia tak fikir pun pasal isteri dia. Okey, so kita dapat simpulkan lah bahawa rokok ni ia bahaya kepada kesihatan maupun perokok ataupun perokok pasif. So, kita kena hentikanlah budaya merokok ni supaya dapat menjamin keselamatan kita semua. Ya, saya setuju. Memang rokok membahayakan kesihatan. So kalau boleh tolonglah berhenti. Kalau kisahkan keluarga, kawan sekeliling kita, tolonglah berhenti. Okay, so kita punya TV terima kasih kerana sudi untuk melapangkan diri anda.